Shalom ibu-ibu yang terkasih, bersyukur sekali hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama punya kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus jaga hati kami, Engkau yang hadir dan menjamah kami satu persatu. Kami menyerahkan waktu kami yang ada di depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu kita angkat sebuah pujian, sungguh indah.
kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. 姐妹们，还没开始听到之前，我们做一个祷告。 Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama ada waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus boleh menjadi penuntun hidup kami, dan kami setiap hamba-hambamu boleh punya hati yang mau dibentuk dan dituntun oleh firman-Mu. Tuhan, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ibu-ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-17. 姐妹们，我们打开我们的圣经，就是提摩太后书第3章第4节到第17节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. 传道用印尼文念。 Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. 我们读经到此。 Ibu-ibu, kita hidup di tengah-tengah kebudayaan yang melihat bahwa warisan adalah hal yang penting. 姐妹们，我们活在现在这样的文化，就是遗产是非常重要的一件事。 Banyak orang tua berlomba-lomba mengumpulkan harta. 很多人想尽办法的能够积攒财宝、财富， untuk memastikan bahwa mereka dapat mewariskan harta yang cukup untuk anak dan cucu mereka. 就是让他们能够存到有足够的财富，来让他们的子孙可以生活下去。 Mungkin di antara kita pernah atau sedang bergumul tentang hal ini. 也许我们之间也有人正在为这件事在努力做。 Apa ya yang terbaik yang bisa saya wariskan untuk anak dan cucu saya? 那到底是什么是最好的，让我可以传承给我的下一代？ Hari ini kita akan secara khusus belajar dari relasi Paulus dan Timotius. 今天我们的讲题就是学习到关于提摩太以及他的老师保罗的关系。 Paulus sebagai bapa rohani dan Timotius sebagai anak rohani. 保罗是属灵的父，而提摩太是属灵之子。 Kita akan belajar bagaimana teladan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. 我们也可以学习保罗以什么榜样传给了提摩太。 Dalam perikop ini kita melihat Paulus memberikan banyak teladan bagi Timotius. 在这段经文里，我们可以看到保罗给了很多好的榜样于提摩太。 Paulus memberikan teladan melalui ajaran, 就是借着保罗的教导、 cara hidup, 生活方式、 pendirian, 他的意念、 iman, 他的信心、 kesabaran, 他的宽容、 kasih, 他的爱心、
dan ketekunan. 以及他的忍耐。 Bahkan Timotius turut mengambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh Paulus. 甚至提摩太在保罗受苦当中也有份参与在，也有一同来受苦。 Ibu-ibu, Paulus adalah seorang guru yang sangat baik. 姐妹们，保罗是一个非常棒、非常好的导师。 Dia bukan hanya mengajarkan kebenaran dengan kata-katanya, 他不单单只是用话语来教导真理， tetapi dia juga menunjukkan sebuah tindakan nyata melalui gaya hidupnya. 但是他用他的生活态度、生活的方式来把这个好的榜样教导出来。 Paulus adalah seorang yang lurus. 保罗是个正直的人， Apa yang dia ajarkan dan yang dia lakukan semuanya selaras. 他所教导以及他所行出来的都是平衡的、相同的。 Ibu-ibu, kalau di zaman dulu, relasi antara guru dan murid itu berbeda dengan zaman sekarang. 姐妹们，当时老师或者夫子跟学生们的关系，与现在在学校里的学生老师关系完全不相同的。 Kalau sekarang, misalnya kita di sekolah, 比如现在我们在学校里， kita hanya akan bertemu dengan guru kita di sekolah saja. 那我们只在学校里碰到我们的老师， Dan kita hanya akan belajar dari mereka di jam-jam tertentu saja. 而且只在某个时间里，我们跟这个老师学习。 Tetapi di luar itu, kita tidak tahu bagaimana kehidupan guru kita di luar sekolah. 但是在学校以外，我们不晓得这个老师的生活方式是怎么样的。 Akan tetapi di masa lampau, murid akan tinggal bersama-sama dengan gurunya. 但是在以往的时代，老师与学生们是住在一起的， Dan murid akan belajar seluruh kehidupan dari gurunya. 而且学生们要学习老师整个的生活态度， Mulai dari bagaimana mereka bangun, 他们学习就是从老师起床开始， bagaimana mereka makan, 他们一起来吃饭， bagaimana mereka tidur. 他们怎么样来安排睡觉， Semua kehidupan mereka dijadikan contoh. 他们的生活方式就成为一个榜样。 Maka dari itu di ayat ke-10, 所以在第4节里，这里告诉我们， Paulus berkata bahwa Timotius telah mengikuti ajaran dan cara hidup Paulus. 就是已经跟从了我的教训，这是保罗说的。 Kita bisa punya gambaran kalau betul-betul seluruh kehidupan Paulus dan bahkan cara hidupnya itu memberikan keteladanan yang baik. 现在我们可以想想保罗的生活态度，以及他怎么样把这些教导给提摩太，成为他生活的榜样。 Ibu-ibu, Paulus memang bukan orang tua biologis Timotius. 当然，保罗不是提摩太的亲生父亲， Akan tetapi Paulus mengambil peran sebagai orang tua rohani yang mendidik Timotius 但 dengan 是呀， ajaran dan teladan yang baik. 但是保罗把提摩太当成是他属灵的孩子，而且把他的生活态度就是最好的榜样教导给提摩太。 Dalam kata-kata pembuka di surat 1 Timotius, 在提摩太前书的第1章这里开百长， di sana Paulus menyebut bahwa Timotius adalah anaknya yang sah di dalam iman. 那里告诉我们提摩太是保罗属灵里面的孩子， Atau dengan kata lain dapat kita artikan sebagai anak rohaninya. 就是换句话来说，就是属灵的孩子。 Di sini kita dapat belajar bahwa kita juga dapat menjadi berkat bagi anak-anak rohani yang Tuhan berikan bagi setiap kita. 在这里，我们也可以学习到，我们可以把我们神允许放在我们周遭的孩子，把他当成是属灵的孩子来教导。 Maka dari itu, sama seperti Paulus
yang mengajarkan keteladanan hidup yang baik bagi Timotius, 就好像保罗把他的正确的生活方式教导给提摩太， mari kita juga melakukan hal yang sama. 让我们也同样可以这样做。 Kalau ada anak-anak rohani yang Tuhan percayakan untuk kita didik, 假如神允许在我们周遭有这些神放在我们身边的属灵孩子的，让我们教导的话， mari kita memberikan ajaran dan teladan yang baik bagi mereka. 让我们把最好的教导，也把我们生活的榜样教导给这些属灵孩子们， supaya hidup kita bisa menjadi berkat untuk anak-anak rohani kita. 让我们的生活成为我们周遭属灵孩子们的祝福。 Ibu-ibu di ayat yang ke-14 sampai ayat 17, 这里我们可以注意，我们是4节到17节。 Paulus memberi penekanan kepada ajaran yang telah diberikan kepada Timotius sejak dia kecil. 这里保罗切实的告诉提摩太，因为提摩太从幼小都已经跟保罗学习了。 Paulus berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 就是你所学习的、所确信的，要存在心里。你也晓得你是跟谁学的。 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, 并且知道你从小已经明白圣经， yang dapat memberi hikmat kepadamu, 这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧， dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 就是因着信，我们可以得到信心。 Ibu-ibu, ayah Timotius bukanlah seorang yang percaya kepada Tuhan. 姐妹们，提摩太的父亲不是一个相信基督的人， Dia seorang Yunani yang belum mengenal Kristus. 他是一位希腊人，而且他还没认识基督。 Akan tetapi, ibu dan bahkan nenek Timotius 但是提摩太的祖母，他的母亲以及他的祖母， adalah orang yang telah mengenal dan percaya kepada Kristus. 是已经认识基督也相信基督的2位妇女， Dan bahkan mereka mewariskan iman itu kepada Timotius. 甚至他们把这个信心、信仰传承给他们的孩子、孙子。 Di dalam Kisah Para Rasul 16, kita akan melihat bahwa ada catatan tentang keluarga Timotius. 在使徒行传16章，我们可以在那里看到有一个小记载，关于提摩太的家人。 Dan dalam 2 Timotius pasal yang pertama, kita melihat catatan tentang iman yang diturunkan oleh Lois, neneknya Timotius, kepada Eunike, ibu Timotius, dan kemudian kepada Timotius. 在提摩太前书那里同样有记载，就是提摩太的祖母罗伊，还有提摩太的母亲尤尼基，同样把这个信仰的信心从祖母传给女儿，女儿传给孙子，就是提摩太。 Di sini kita dapat melihat sebuah hal yang indah sekali. 这里我们可以看到一个非常美好的事， Bagaimana iman dan ketekunan dari seorang Lois 就是一个这么殷勤的、坚信不疑的罗伊， diturunkan kepada Eunike 就是传给他的女儿尤尼基， dan pada akhirnya kepada Timotius. 后来还是传给他的孙子，就是提摩太。 Sejak kecil Timotius telah diperkenalkan dengan kitab suci. 提摩太从小就已经晓得圣经了， Dan Paulus menasehatkan Timotius untuk jangan pernah melupakan kebenaran yang telah diajarkannya kepadanya sejak kecil. 所以保罗的再次提醒提摩太，让他不要忘记从小已经学习的这些神的真理。 Pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita 今天神的话语提醒我们， bahwa kita dapat menjadi alat Tuhan 我们可以成为神的器皿， untuk mewariskan iman melalui pengajaran dan teladan kita. 就是借着我们的教导、我们生活的榜样，
把这些传承下去。 Kita dapat mewariskan iman bukan hanya kepada anak-anak biologis kita, 我们把这个信心传给不单单是我们亲生的儿孙们， tetapi juga kepada anak-anak rohani kita, 也可以给我们的属灵的孩子， yaitu orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. 就是神允许在我们周遭许多的小朋友们， Kepada mereka kita dapat membagikan teladan dan pengajaran yang baik, 对他们我们可以见证我们的好的生活态度，我们的认识神的经验都告诉他们， sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 都是要照着神的真理而说的。 Kita juga perlu ingat ibu-ibu bahwa tidak ada kata terlambat. 姐妹们，从来没有叫做太迟这句话。 Karena selagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, 当神还给我们机会， kita bisa jadi berkat lewat interaksi kita dengan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita. 我们可以与神允许在我们周遭的这些孩子们有一个直接的关系联系， Dan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. 而且我们周遭也还是有很多的人。 Waktu-waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. 在这样的状况之下，当我们在一起的时候，这是最好的时刻， Untuk mewariskan iman, percaya itu kepada orang lain. 就是把我们相信的信心告诉其他的人。 Jadi ibu-ibu, apa pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain? 姐妹们，到底是什么是对我们来说重要的，让我们可以传承下去？ Hal yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah iman dan teladan yang baik. 我们能够给予最好的，从我们里面最好的就是我们的信心，以及我们的最好的正确的生活方式， yang serupa dengan Kristus. 就是效法耶稣的主耶稣的生活方式。 Kita bisa memberikan kepada anak cucu kita benda-benda materi yang berlimpah, 我们可以给很多丰裕的物质给我们的子孙， tetapi itu semua adalah hal yang fana. 但这只是暂时而已。 Iman yang ditanamkan kepada anak cucu kita 我们把这些信心放在子孙们的心里面的， itulah yang bersifat kekal. 那是永恒的遗产。 Karena dengan iman yang benar, 因为借着正确的、真正的信心， anak-anak cucu kita diperkenalkan kepada Kristus, 那就会引领他们认识主耶稣基督。 maka iman tersebut menuntun mereka kepada kehidupan yang kekal. 借着这样正确的信心，引领他们以后走在永生的道路上。 Inilah hal yang terbaik yang dapat kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita. 姐妹们，这就是我们可以为我们的下一代、我们周遭人所传承的最好的思想。 Sebuah pemberian yang dapat membawa mereka kepada kehidupan kekal di dalam Kristus. 就是我们可以给他们，让他们可以走在耶稣赐给我们永生道路上的这条路。 Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita masing-masing. 姐妹们，愿今天的信息可以成为我们众人的祝福。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapa, kami bersyukur untuk firman yang berbicara bagi setiap kami, yang mengingatkan kami kembali bahwa hal-hal yang ada di dunia ini adalah bersifat sementara, bersifat fana. Karena itu kami perlu terus-menerus mengarahkan hati kami kepada Engkau, memperteguh dan mengkokohkan iman kami, agar kami terus-menerus percaya, terus-menerus berpengharapan akan kehidupan yang kekal. Tuhan, tolong setiap kami agar kami boleh hidup sungguh-sungguh seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主祝福我们姐妹们。